Nama saya Kamarudin bin Nasir. Pencen saya sebagai pangkat Sarjan Meja yang akhir sekali bertugas di 69 Komando PJK Ulu Kinta. Tugas tu memanglah kami dalam 69 ni banyak nama din ni banyak lah. Jadi di sini dia orang gelar lah pakcik ni. Din Komel lah. Mana mungkin member pakcik memang kenal lah muka Din Komel ni. Dan anggota-anggota lain lah. Saya sebetulnya bapa memang orang Melayu kita, tapi mak saya orang asli. Jadi mak semasa saya dulu kerja susah. Jadi pada masa itu adik mak saya ni dia panggil saya duduk dengan dia di Pangkalan Hulu. Masa itu Keroh lah kan. Daripada situlah saya yang tahu ada, bukan tahu apalah, dia bekerja snowprak. Jadi masa itu ada kekosongan, dia suruh minta. Kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada buat macam mana dia kata. Tapi walau macam mana pun mungkin rezeki saya ada. Dia tanya, awak boleh bahasa Semai tak? Saya kata boleh. Masa interview tu buat bahasa Semai, lepas itu buat rencana lah, itu karangan lah, tengok dia lulus. Masa itu Tuan Osman Dawan pun kenal saya sebabkan saya jadi porter di kawasan camp tu. Mungkin disebab itu dia terima saya sebagai anggota snowprak. Saya sekolah saya Jannah Melayu kan. Pada tahun 60-an, tahu sajalah. Harga getah murah. Saya biasa agak potong getah di kampung masa itu. Getah pun getah orang. Jadi masa itu sekati orang kata 20 mesin. Apa yang nak hidup je kan. Jadi itu menyebabkan saya bekerja snowprak. Pakcik mohon anggota snowprak tu isi borang lah patutnya. Dah isi borang apa semua. Lepas tu dipanggil pakcik temuduga di Batu Gajah Perak. Saya nama Melayu Kamarudin bin Nasir. Macam mana anggota snowprak? Dia kata Tuan Osman masa itu dia kata kau cubalah. Pergaulan saya dengan kawan-kawan saya tu dia tengok boleh bersemai dan dia terima. Buat ujian semua lulus itulah. Dah terimalah sebagai anggota snowprak. Semasa itu sebelum dihantar ke kursus PJA Ulu Kinta, training selama 3 bulan. Selepas habis 3 bulan tu barulah dia hantar ke kamp PJA Ulu Kinta selama 3 bulan. Di PJA Ulu Kinta dia beri latihan pasukan polutan lah, latihan bagaimana nombor 1 kawat, menembak, air drill, navigate, jasmani. Itulah asas dia lah sebagai anggota PJA. Habis 3 bulan tu dihantar ke Port Brook sebagai defense platoon untuk training SPU 69 masa itu. Jadi saya terus masuk selection nombor 9. Jadi saya tak berada dalam unit snowprak. Dalam pemilihan asas komando ini semua tak dikecualikan. Termasuk juga daripada suku kaum orang asli lah yang terpaksa mengikuti siri pemilihan yang boleh dikatakan ekstrim lah. Dalam pemilihan ini ada lebih kurang 280 orang. Dan setelah habis tempoh pemilihan dalam tempoh 2 minggu itu, yang berjaya cuma 18 orang. Jadi kalau kita tengok daripada segi peratus kelulusan itu, saya ingat hampir 15% begitu saja yang berjaya lulus dalam pemilihan awal. Setelah semua siri-siri pemilihan awal itu dikumpulkan, ada dalam 60 orang ataupun 70 orang, kami gunanya diberikan latihan asas pula, latihan asas komando. Latihan di dalam 69 ni, masa dulu dia panggil Special Project Unit, dia memang special sikit lah. Pasal apa, dia punya latihan memang ada berbeza lah dengan latihan PPH masa tu, pasukan polutan. Yang mana Special Project ni, dia pun dilatih oleh SAS ni, Special Air Service daripada British kan. Dia orang ni pun banyak pengalaman kan. Dulu-dulu masa dia orang pun biasa bekerja dengan snowprak juga. Jadi memang banyak beza dia. Daripada taktik-taktik dia dan pergerakan dia, orang kata 69 ni dia panggil petrol, ada 6 orang bergerak.
Kalau kita bergerak 6 orang ni, orang kata pergerakan tu memang susah dikesan lah. Kalau dulu katakan setiap troop tu, tracker dia kebanyakannya semua daripada orang asli, Senang Perak. Dalam 69 ni banyak latihan-latihan. Sniper, tembak tepat, ada latihan pain terjun, ada rappelling, ada menyelam, ada pengiring rapat, SQB, ada CCT. Dah dilatih sebagai pakar. Pasal pada tahun 1976, Pak Cik telah dihantar unit ni ke kem Sungai Udang Melaka bersama askar komando buat latihan rappelling. Jadi jurulatih rappelling. Daripada situ Pak Cik punya latihan-latihan tu berkembang. Jadi daripada situ Pak Cik dah dilatih. Bila 69 latih jadi jurulatih rappelling untuk melatih anggota 69. Selalunya kami akan bergerak belah malam. Dalam berlepas daripada pukul 12 ke 1, kurang-kurang sampai ke pinggir jalan raya kosong tersebut, kurang-kurang pukul 2 pagi. Jadi kita bergeraklah daripada tepi jalan, masuk ke pinggir bandar, kurang-kurang pun kita berjalan subuh sampai tepi hutan. Rehat-rehat, siang besok kita jalanlah ke mana Max Square yang diarahkan. Memang tak tidur lah kan. Mengelakkan daripada pandangan orang awam lah kan. Kita mesti menyesuaikan diri lah. Perlu fizikal kan, ketahanan badan. Kalau tidak ketahanan badan, kita tak sanggup buat kerja yang macam tu kan. Jadi kita kena tahan mental. Pasal apa, kita dah training dulu lagi teruk daripada tu. Jadi kita fikir, dulu training lagi teruk, takkan sekarang kita tak boleh tahan. Komunis ni, dia lah orang yang pertama berjumpa orang asli. Bukan kita. Kita tak pergi dalam hutan berjumpa dengan orang asli. Tak ada. Dia yang pertama, pasal dia duduk dalam hutan. Jadi dia yang pertama berjumpa dengan orang asli. Itu pasal orang asli berbaik dengan komunis, bukan dia baik, dia suka komunis. Dia tak tahu apa komunis, dia ingat itu adalah orang kawan saja. Panjang perkhidmatan Pak Cik, kira macam sejarah jugalah. Kira satu operasi di kawasan Tanah Hitam, dia panggil operasi Catfish. Mana 2 petrol, Pak Cik sebagai petrol komander, korporal, masuk 12 orang, masuk dengan ada special branch, tangkap komunis hidup-hidup di kawasan hutan Tanah Hitam. Itu ya kejayaan rasa Pak Cik dalam tugas Pak Cik yang mencabar sekali lah. Kira nak tangkap dia hidup kan. Mereka dulu tak tahu apa dia komunis. Pasal orang yang jumpa dia, yang berdamping dengan dia adalah komunis. Komunis duduk dalam hutan. Dulu kita tak duduk dalam hutan. Kita tak pergi ke hutan. Jadi, they are the first men to meet the communists. The first. Ataupun the communist is the first man to meet the orang asli. Itu pasal orang asli pengaruh oleh komunis. Sebetulnya formation ni daripada Special Branch juga kan. Special Branch bagi maklumat. Mana Special Branch ni ada source. Dia source, dia pun ada guide. Guide ni bekas komunis juga. Jadi bersama kami, dialah yang membawa kami ke kawasan tersebut. Bermula daripada Ulu Kinta, naik helikopter daripada lapangan terbang Ipoh, aerodrome, turun di kawasan satu LP di Tanah Hitam ni, belakang Kem Ulu Kinta juga Tanah Hitam ni. Bersama dengan 4 orang sos lah komunis yang menyerah diri tangkap. Jadi dia orang ni lah yang bersama Special Branch merancang nak menangkap, nak panggil member dia di dalam hutan, nak tangkap hidup-hidup. Jadi apabila kami naik pesawat daripada Nuri tu, turun di kawasan Tanah Hitam, belakang, ikut belakang, komunis ni bukannya ikut jalan macam kita. Dia memang jalan dia memang susah dikesan. Dia tak lalu pematang dia, cuma cross saja. Lain tu semua dia lalu lereng bukit, naik cross sana, lereng bukit, semua lalu lereng. Tempat-tempat yang ada akar, ada buluh, dia lereng-lereng. Dalam satu hari boleh kami sampai. Pada petang tersebut, dia ada satu sos tu, dia buka semboyan.
Dia buka semboyan nak kontak member dia. Dia ada dalam hutan ni, masih liar lah. Dia buka menggunakan set dia pakai radio. Radio transistor ni. Lepas tu dia pasang generator. Dia tutup generator, dia pangkal pokok yang lubang, tutup, dia pasang. Dia kontak. Saya pergi lah tengok. Lepas tu kontak, dia terima. Dia terima buku, dia terima. Lepas tu dia hantar lagi. Dalam semboyan ni, dia ada kod. Kalau tidak, semua orang boleh baca. Tapi selalunya perkhidmatan ni, dia ada kurang-kurang pun 1 kod atau 2 kod. Kemudian ni 3 kod. Mana dia dah salin satu ni, dia hantar, dia salin. Lepas tu dia ambil satu buku lagi, dia salin. Ambil satu buku lagi, salin. Baru dapat apa jawapannya. Tapi dia kata jawapan di situ, dia kata kurang-kurang pun 1 minggu lagi baru dia datang. Bila dah kontak besok petang, sebetulnya special brand ni dia ada pasang satu alat. Dia atas, kami bawah. Di atas dia orang lah, 4 orang kan. Jadi apabila kawan dia sampai, dia akan tekan button mengatakan benda tu sampai. Dia macam warning lah kan. Tapi benda petang besok tu, benda tu tak berfungsi. Tengok-tengok satu orang turun daripada atas bukit berlari. Sudah mari dia kata. Sudah mari. 14 orang. Jadi malam tu juga bila dia naik atas, pihak special brand taklimat kat kami, malam ni kita terpaksa serang attack kan, tapi tidak boleh tembak. Kita tangkap je. Jadi itulah perancangan tu. Malam tu, tapi saya sebagai Petro Komander di situ, saya ada satu pegawai, sekarang ni Datuk Rani yang tu. Kau tunggu bawah. 2 orang. Yang lain semua naik atas. Jadi saya melepaslah kejadian tu. Saya tidak berada di atas. Saya duduk di bawah. Sebab arahan dia. Saya pun kat pegawai saya. Tapi walau macam mana, saya ada juga dapat feedback dia kan. Macam mana dia orang tangkap, macam mana. Dia orang naik daripada pukul 8 malam, pukul 1, pukul 2 pagi baru orang sampai atas. Tapi atas ke bawah lebih kurang kalau naik atas lebih kurang dalam setengah jam lah. Setengah jam 40 minit. Tapi menangkan malam, dia orang keluar naik atas. Jadi tu sampai pukul 2 pagi ke begitulah ke kawasan tempat yang sampai. Jadi arahan memang tak ada tembak. Senjata semua buka magazine, peluru ada buka magazine. Disebabkan dalam kumpulan komunis tu, dia ada satu bini dia. Yang lelaki ni di sini pihak SB. Yang lelaki ni dia ni sekolah Universiti Nanyang Siangpau, Singapura. Bila datang tangkap, saya dengar pada anak buah saya, Petro Komander saya, malam tu pukul 2, dia orang ada terlanggar peyuk Cina tu. Dia orang letih. Dia orang meletih moving, tidur base gantung, ada tidur berdua, ada tidur seorang. Jadi masa malam tu sebetulnya dia orang di situ pun dia orang ada guide juga bawa. Tidur sana, tidur sini. Dia masa itu dia orang cukup lah. Ada yang melawan. Sekarang ni ada satu hidup lagi. Sarjan Major Julahi tu ada OCS di Kampung Simi, dia hidup lagi. Dia pun besar ada cukup tu. Dia pun nasib nak panjang nyawa. Komunis yang lelaki tu sudah tarik pistol tu nak bagi dia, nasib dia planking. Kalau tidak dia pun jalan. Bini yang komunis yang slender tu, bini dia orang gari terus lepas gari tangan, dia sudah sambar M16 sandur dekat pokok, dia sudah sambar, sudah tala kat orang. Tapi dia tembak-tembak tak meletup, magazine tak ada. Itu kalau tidak habis. Nasiblah tindakan pihak SP tu macam betul-betul perfect lah. Kalau tidak, tak tahulah orang yang ada di atas tu. Habislah, dia pun sanggup matilah kan. Bila siang, saya pun sampai ke atas. Dah sampai, ikat dah. Tengok gari dia duduk. Macam walaupun dia musuh, tapi nampak muka sayu lah. Jadi, escort dia orang ni sampai naik heli, tunggu pesawat. Jauh juga nak pergi LP tu. 5-6 jam jalan. Toy yang ikut lambat tak mau duduk jalan, kita angkat dia, tolak dia, bawa naik. Lepas tu sampai LP, naik heli tu hantar kat LP. Pada tahun 2000,
Pak Cik telah mendapat kemenangan terpelanting daripada speedboat di Kuala Terengganu. Jadi Pak Cik cedera, patah tulang peha, pecah dan patah tulang selangka. Jadi Pak Cik selama 4 tahun lah tak boleh berjalan. Pak Cik bila dah baik, masih duduk dalam unit 69 juga. Dalam tempat yang sama sebagai penyedia latihan rappelling. Canggah Para. Walaupun dalam keadaan begitu pun dia masih aktif. Dia dalam kalau buat pertunjukan untuk peserta-peserta kursus yang baru, rappelling yang baru, dia akan buat pertunjukan ataupun tunjukkan bagaimana cara rappelling yang ni, buat kepala ke bawah, buat rappel Australian, buat bagai-bagai inilah jenis rappelling dalam keadaan kaki yang pendek sebelah tu masih mampu lagi, dan dia tak menjadikan kecacatan dia sebab kemalangan itu sebagai excuse lah untuk apa-apa aktiviti lasak dalam 69 Komando. Itu menggambarkan betapa hati dia cekal, betapa dia seorang yang memang layak lah dipanggil komando. Fungsi utama Snowprak ni saya dalam pemerhatian Pak Cik lah, masa Pak Cik pun ada bercampur di sana. Dia orang ni banyakkannya membuat tugas-tugas tugas-tugas di port. Port bermakna dia tunggu satu pangkalan port di dalam kawasan bambu. Tunggu situ selama 2 bulan ke 3 bulan, baru dia balik pangkalan. Dia dalam masa pangkalan pun, tugas-tugas dia orang sini buat rondaan lah di sekitar port tu. Jarak jauh juga, dia kadang-kadang bergerak dari port ke sini, port sini. Masa itu port Kemah, port Cabai, port Terhong. Dia bergerak, moving dalam hutan, kawasan bambu lah saja. Itu fungsi untuk pementerah komunis zaman pada tahun 70-an tu. Yang saya kenal Din Komen ni, dia seorang yang sebenarnya masa dia dah bersama saya di cawangan latihan payung terjun masa tu. Dia seorang yang dah agak berumur pada masa tu, dan saya masa tu memang masih bertenaga, masih kuat kan. Dan bagi saya masa tu dia pegang cawangan rappelling dan abseiling masa tu, dan juga boat. Dia ni seorang yang walaupun tua tetapi semangat dia macam orang muda. Dan dia ni kalau dia tak mengaku kata dia orang asli, kita tak ingat dia orang asli sebab dia berfikiran yang matang. Maksudnya dia cara dia bercakap, cara dia bergaul, cara dia bagi idea dan sebagainya, seolah macam dia berada di luar kotak. Inilah kadang-kadang kalau kita tengok suku kaum orang asli ni, dia macam merendah diri, dia macam tak berani bagi pendapat yang secara terbuka. Bila ditanya baru memberi pendapat. Tapi Din Komek ni dia seorang yang ni lah, bebas, seorang yang agak di luar kotak lah bagi saya Din Komek ni. Saya inilah macam Din, mungkin saya punya perangai lah berkawan dengan orang seolah macam satu keluarga. Dan Din Komek juga saya rasakan seolah macam bapa saya. Walaupun dalam usia tua, kami main sepak takraw sekali kan. Dia mampu angkat kaki yang tinggi. Dia pandai bahasa Temia. Usia tu ni semai pun mungkin ni. Semai di Temia ni. Mungkin dia boleh juga sebab dia campur dengan Wak Seri. Itu kelebihan dia. Dia tegas juga orang dia tu. Tegas jangan. Kau bukan pen terjun apa kan, di mana dia double ni. Nampak macam tu jangan, dia tegas tu. Garang macam tu, orang macam tu. Din Komek tu. Dia keselamatan dia penting tu. Kau payung terjun kan. Ni para ni rappelling abseiling tu. Jangan. Tegas. Mana dia? Nampak macam tu. Ni garang. Din Komek itu kawan saya juga. Dia pun rasa okey juga lah. Dia boleh cakap tak berapa lepas. Dia pun ada beri banyak nasihat pada kita, mana yang tak betul dia bagi tunjuk-tunjuk macam ni lah kan. Dia pun saya rasa bagus juga. Tak peribadi tak keras, tak lembut. Kira sedang-sedang lah. Tak bela anggota dia bagi satu arahan, dia bagi dengan tepat lah, dengan
dengan sempurna lah. Saya minta mohon kepada masyarakat orang Asli kan, untuk memajukan diri ni, kita kena nombor satu pelajaran lah. Pihak kerajaan telah membantu kita pelajaran. Jadi kita galakkan sebagai ibu bapa bersungguh-sungguhlah menghantar anak-anak mereka ni ke pusat pelajaran. Anak-anak ni kita memang perlu bimbingan. Kita tak boleh lepas kan, macam orang dulu lepas tu. Didik anak mereka ni dengan sempurna, dah ada pelajaran untuk kita meningkatkan kehidupan kita sendiri dan cicit-cicit kita akan datang. Dan kita perlu jangan merasa malu-malu lah kan. Kita orang Asli ni dia ada sedikit perasaan malu, segan silu. Jadi sekarang ni nampaknya ada kurang tapi masih ada lagi. Kita orang Asli, kita anak pribumi kan. Kita patut kita bangga, kita anak pribumi, bukan anak pendatang asing kan. Sekarang ni negara kita alhamdulillah hidup aman, tentram. Tidak ada siapa yang ganggu kan. Walaupun dah pencen, kita boleh hidup, nak pergi sana, pergi sini. Jadi harap kekal yang macam sekarang ni, apa-apa tak malah terjadi luar-luar negara sana kan. Kucak kacir, nak pergi market kena bom. Nak pergi, tak salah pergi market, nak tengok dengan wayang hiburan tu tak apalah kan. Jadi nak pergi market pun kena bom ni apa hal lah. Jadi itu mesaknya kepasukan Samaran kan. Ada mengawal, jadi menjaga keamanan. Pakcik sungguh banggalah kan bertugas sebagai anggota Semapra dan 69 Komando. Pasal itu walau tak langsung kita telah berkhidmat untuk negara dan rakyat lah. Walaupun pakcik tak ada pelajaran kan. Jadi itu yang dapat saya sumbangkan untuk negara kita lah, untuk keamanan itu kita. Ya ling manang hei la 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 aduh wajalan do 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 am de ribandum. Thank you.